Al-Quran telah mendefinisikan gunung sebagai satu stabilisator bumi yang dapat digambarkan dengan tanah yang menonjol ke atas yang dipenuhi dengan pokok, ranting dan juga batu. Dengan adanya gunung sebagai pasak bumi, permukaan bumi tidak akan bergoncang dan gunung akan terlihat indah di depan mata. Penciptaan gunung adalah hasil daripada pergerakan bumi dan tumbukan tanah serta lempengan-lempengan bawah bumi yang membentuk kerak bumi secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Terdapat dua perkataan Arab yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu jibal dan jabal, yang menjelaskan bahawa fungsi gunung sebagai stabilisator bumi. Di sisi lain, adanya pengulangan terhadap kata jabal yang merujuk kepada perkataan gunung dalam beberapa ayat Al-Quran yang harus dicermati dengan baik. Gunung dalam bentuk tunggal mahupun jamak disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran sebanyak 39 kali. Al-Quran dan sains secara tegasnya telah menggambarkan bahawa gunung telah dicipta agar dapat menstabilkan permukaan bumi. Dengan kata lain, manusia yang berada dan hidup di permukaan bumi dapat memanfaatkan kekayaan alam semula jadi yang ada, terutama kawasan yang berdekatan di daerah pergunungan. Objektif daripada tajuk kami ialah mengetahui manfaat gunung kepada manusia, mengetahui bagaimana kejadian gunung dan mengetahui adakah gunung berapi adalah satu bentuk bala bencana. Di sini saya akan memberi sedikit pengenalan tentang persoalan gunung merupakan pasak bumi. Yang pertama adalah, adakah gunung memberi manfaat kepada manusia? Yang kedua, bagaimana kejadian gunung itu sendiri berlaku? Dan persoalan yang terakhir adalah, adakah gunung berapi merupakan suatu bala bencana? Soalannya, apakah manfaat gunung kepada manusia? Antara manfaat gunung kepada manusia ialah gunung merupakan sumber air. Manusia memerlukan air dan gunung merupakan tempat atau sumber mata air yang mengalirkan air ke tempatnya lebih rendah. Selain itu, gunung sebagai tempat tinggal. Terdapat segelintir penduduk yang mewujudkan satu komuniti dalam kawasan perumahan. Akhir sekali, gunung sebagai sumber objek penelitian. Gunung juga dijadikan objek penelitian dalam membuat suatu kajian atau informasi yang akan dikaji oleh para ilmuwan dan saintis. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan ayat Al-Quran dalam surah Luqman ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa basa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung ganang di permukaan bumi agar ia tidak menggoncangkan kamu, dan mengembangbiakkan segala jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala jenis tumbuh-tumbuhan yang baik. Saya akan menceritakan tentang kewujudan gunung melalui dalil Al-Quran dan juga fakta sains. Kewujudan Bukit Bakau serta Gunung Ganang telah tercatat pada Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu lagi, dan ianya sebagai pasak dan penstabil bumi daripada gegaran. Antara dalil Al-Quran yang membuktikan kejadian gunung termasuklah di dalam surah An-Nahlu, dan ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu, dan ia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju. Seterusnya dalam surah Al-Hijr, dan bumi ini kami bentangkan dan kami letakkan padanya gunung ganang yang kukuh terdiri, serta kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu timbangannya.
Maka dari sini dapat kita tahu bahawa gunung adalah sesuatu ciptaan yang besar dan benar kerana sering disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 49 kali. Maka kewujudan gunung ini dapat kita lihat sebagai suatu penciptaan Allah yang sangat besar dan bermakna. Sudah tentu gunung mempunyai kedudukan tersendiri dalam senarai makhluk ciptaan Allah. Seterusnya adalah dari segi sains. Profesor Slaveda adalah salah satu ahli pengkaji bumi dan beliau adalah salah seorang daripada ahli sains termuka-muka di dunia. Beliau mengemukakan bahawa gunung-gunung yang terdapat di lautan dan gunung-gunung di daratan mempunyai perbezaan. Asasnya seperti bahan-bahannya. Dari perspektif saintifik, pada asasnya gunung berperanan sebagai pengukuhan pergerakan mendata pergerakan bumi. Inilah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran bahawa gunung adalah pasak bumi. Gunung mempunyai fungsi memaku pelat kerak bumi dan juga memanjang di atas dan di bawah permukaan bumi pada titik pertemuan plat secara serentak. Ini boleh menyebabkan gunung memaku kerak bumi dan juga boleh menghalangnya daripada bergerak di atas lapisan magma. Hal ini membuktikan bahawa Al-Quran telah membuktikan kebenaran kajian sains ini. Isu yang dapat kami kaji ialah gunung berapi. Letusan gunung berapi berlaku apabila mendapat magma di dalam bumi ditolak keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan gunung berapi boleh membawa batu dan abu yang meletus sekitar 11 batu dalam radiusnya ataupun lebih. Gunung berapi yang selalu meletus boleh dipanggil dengan gunung berapi yang aktif. Letusan gunung berapi juga menyebabkan berlakunya tsunami. Menurut blogspotkompas.com, Gunung Krakatau telah meletus pada 139 tahun yang lalu. Kesan daripada meletusnya gunung berapi ini telah menimbulkan tsunami yang telah menewaskan puluhan ribu nyawa orang. Akibat letusan itu, terhasilnya anak gunung Krakatau. Anak gunung Krakatau merupakan sebuah gunung berapi yang terletak di Selat Sunda, Limpung, Indonesia. Mengikut kajian internet, gunung ini sekali lagi meletus pada 15 Disember 2022 dengan ketinggian 700 meter dari puncak atau 857 meter dari permukaan laut. Dalam Al-Quran, banyak diceritakan tamadun manusia dimusnahkan oleh Allah melalui bencana alam. Hal ini ada dinyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulla aghazna bizambih faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhazathu as-sayhatu wa minhum ma khasafna bil arda wa minhum man aghraqna وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sadaqallahul-Azim. Yang bermaksud, maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang mengempakan bumi. Dan ada yang kami timbuskan dia di bumi dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Surah Al-Ankabut ayat 40. Kesimpulannya, kita haruslah percaya bahawa setiap kejadian gunung memberi manfaat kepada manusia agar kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya, supaya kita sentiasa beriman kepada Allah SWT yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.